Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kudrat iradatnya dapat sama-sama kita menunaikan ibadat puasa di bulan Ramadan hingga ke penghujung. Hari ini 29. Salawat dan salam ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai bapa yang membawakan nur Islam ke alam dunia. Doa dan restu kepada para mujahid, khususnya para mujahid di tanah air kita yang berusaha bekerja keras, bertukar lumuh demi semata-mata untuk nak menjayakan cita-cita agama. Semoga agama Islam tertegak di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, petang ni saya berada di studio bersama dengan dua orang ahli pena, iaitu Al-Fadil Khalillah, juga bersama dengan Khalid untuk bertemu dengan kaum muslimin dan muslimat kita buat di petang ni sebagai, kalau kita kecek mudah-mudah kan, sebagai hari majlis kita majlis yang terakhir lah bulan Ramadan ni, sebab esok ni tak ada. Jadi cerak tak cerak, jelas tak jelas, sama-sama kita dengan peristiharaan daripada pihak Cula Bakar. Jadi alhamdulillah lah, sebelum daripada kita nak membicara ataupun kita nak dengar sepatah dua kata daripada ahli pena kita berkenaan dengan persiapan kita nak menyambut hari yang paling mulia dalam agama Islam kita, iaitu hari raya. Bagaimana yang telah diaturkan oleh agama kita maknanya kita nak sejajar dengan agama kita. Kita sedia maklum bahawa Islam ni merupakan satu agama yang mencakupi, yang menyeluruh. Bukan sahajalah satu agama untuk ibadat semaya puasa semata-mata, okey. Di segi merayakan ataupun memeriahkan hari-hari kebesaran agaknya penting untuk umat dia. Jadi sebelum nak pergi situ, para kaum muslimin dan muslimat, ingin juga saya nak sentuh sikit masalah COVID. Suasana COVID di hari ni agaknya tegar, berita kemarin dulu ni. Kita dengarnya hubungan daripada majlis wakil, daripada majlis-majlis kita, khususnya majlis jalan ni, pergi jumpa dengan gubernur wilayah dan pihak-pihak yang bertanggungjawab lah berkenaan dengan orang panggil apa, jaga masalah wabak ni lah, COVID ni. Bila ni tukar nama, saya boleh kemarin dulu ni tukar nama jadi Koba, bukan Corona jadi Koba. Orang sian ni dia tukar nama jadi COVID ni jadi Koba. Jadi agaknya banyaklah kawasan jalan ni yang taninya kita boleh maklumnya masjid itu dalam 700 lebih kali. Agaknya tempat-tempat tu adalah yang sikat melalui peringin daripada majlis boleh semaya lah. Tengah-tengah tu tak boleh semaya, tengah-tengah suruh semaya di rumah. Khususnya bagi masjid-masjid tu di pinggir-pinggir jalan tu, di tempat orang panggil orang-orang kita duk singgah, duk beradu semaya tu, agaknya ya masuk dalam merah lah. Tak benar lah. Jadi usulan jalan kitanya dengannya agaknya tegar jugalah, oleh kerana bagi gubernur wilayah ni dia kerjasama dengan majlis. Jadi dia beri maklumat tu, dia suruh ingatlah khususnya masjid-masjid yang duduk di pinggir-pinggir jalan, ada tempat ada lalu lintas, ada singgah ni,
Aci boleh dia nyo tak beri lah, tak beri semaya sebab nak jaga benda ni. Tapi kok dalai-dalai tu boleh. Kawasan jauh-jauh, apa-apa jauh-jauh tu orang tak ada luar, tak ada masuk pergi mari mana tu, tapi dengan persyaratannya kita kena jak pakat-pakat kawal, pakat-pakat jagalah deh untuk keselamatan kita, deh untuk sama-sama kita nak sambut bulan itu hari Barakah ni. Deh kalau gitu kok, kalau kita tak dapat jaga je agak bahaya bagi kita kena jaga kok benda-benda lagu ni jadi bahaya sebab tak nampak deh. Ya oleh kerananya kita tengok di hari ni makin hari makin hangat deh, khusus dalam negeri Siyai saja boleh berita baru-baru ni akan agaknya nak teruknya dalam 7-800 kali. Orang lah ni kena duk berobat ni 20,000. Agaknya tinggi pada biasalah. Tapi teruknya di hari ni 7-800 orang oleh akan teruk. Deh. Tu. Kita sama-samalah. Ayah-ayah, ibu-ibu, kaum muslim-muslimat, kita pakat berdoa lah, pakat-pakat semaya hajat. Semoga wabak ni orang panggil COVID ni lah, COVID ni, corona virus ni minta wijah dari tempat kita. Dan kita minta wijah lah, kita minta selamat lah, pakat-pakat tambah-tambah lagi bulan ni sebab kita boleh minta lagi sebab esok ni hari boleh kata kalau tak raya ke hari akhir kita puasa dah. Kita pakat-pakat minta memohon di Tuhan supaya Tuhan ni boleh jauhlah penyakit ni pada tipu kaum muslimat kita dah. Selamat dalam menjaga ibadah. Jadi alhamdulillah dah hadir kali Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Jadi terima kasihlah yang mana petang ni kali boleh bagi masa untuk kita boleh bertemu, kita boleh buat tetap berbicara perkena kita nak sambut hari yang paling berkat iaitu Aidil Fitri Al-Mubarak 1442 Hijriah. Jadi persiapan umumnya khususnya masih dalam keadaan hangat lah ni masyarakat kita. Masalah kain baju raya tu siap dah kali. Tak ada kacau dah hari ni. Deh, tino hok laki-laki hok puai-puai budak-budak gapo tu deh. Tengah duk dia hari malam ni semalam lagi tu dalam keadaan orang Siyai yang panggil tengah duk lun. Tadi nak dengar tak raya. Tapi demo hok tunggu harga ni harga raya esok ni deh. Baju pasal gapo semua sokok pakaian gapo tu hok hok laki ni siap dah, puai pun siap dah. Lo ni di hari ni tu asal makan ni pula. Hok tupak gula gapo. Hok tu pasal dia lah. Dia panggil budaya mu kita lagu tu dia siap saya buduk duk cuba share juga dalam Facebook ni kata boleh hadir esok ni kalau mengikut bulan. Dia baru ni dia 29 dah kali. 29 deh. Bulan Islam kita 29 tak ada dua kali deh. Tu. Mengikut halak kita, dia bulan Islam kita ni kalau 29 jadi 3 bulan. Ya. Ya nak 29 tu dia tak boleh jadi, payah boleh jadi. Habis saya pribadi lah, saya hujung duk pandai-pandai bedak tu. Saya rasa pun esok ni dak lagi. Dia tapi kecek demo dah semangat demo nak siap tu dah pun hati je dah. Tapi walau bagaimanapun kita ambil peluang kesempatan ni dah. Kita nak bui kali tu cuba bui dengan secara detail dah. Bagaimana kita selaku orang Islam, orang benar-benar orang yang bertakwa, kita nak bui ada hasil labo kita ni dah. Kita puasa dah. Kita boleh ibarat kita labo dah puasa. Tapi kita nak sambut hari raya Aidil Fitri ni, hari raya nak boleh labo juga, belum ada ibadat juga kita sebagai orang Islam ni. Tak sia-sia. Pakai tupak kenyai, boleh pakai baju baru, boleh salat. Bukan sekadar tu. Apa persiapan kita yang benar-benar dapat. Kalau kecil-kecil mudah-mudah boleh memertabatkan masalah ibadat kita. Kita nak cuba bagi Khalid untuk memberi kupasan dah, dipersilakan. Ya, baik. Terima kasih kepada Pak Dah dan juga kepada pihak yang mengundi kami dan menjemput kami pada petang ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله سبحانه وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم. Salam hormat dan salam bahagia, selamat petang kepada muslimin dan muslimat, saudara-saudari sedang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di petang yang mulia ini kita berada di penghujung bulan Ramadan. Bulan Ramadan yang sudah berakhir. Jadi bagi kita selaku umat Islam, kita ni nak lari jauh tak boleh daripada garis Islam. Kerana Allah Subhanahu wa taala telah sebut dalam ayat yang saya baca tadi. Nah, ayat ni turun waktu Nabi hijrah haji. Setelah mana agama sepenuh, Tuhan turun ayat al-yauma akmaltu lakum dinakum. Allah Subhanahu wa taala telah sempurnakan agama bagi kita. Wa atmamtu alaikum ni'mati, dan Allah taala telah menyempurnakan agama ke atas kita. Nah, Tuhan ayat. Dan Tuhan kata waraditu lakumul Islam madina. Allah taala redha bagi kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai agama Islam ni pegangan cara hidup kita. Nah, kita orang Islam ni kena berpegang dengan ajaran al-Islam menjadi dasar hidup kita dan juga menjadi perlembagaan undang-undang yang kita kena ikut. Nah, peraturan yang kita kena turut kepada dia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah garisan dan tunjuk kepada kita. Nah, dalam kita nak sambut Ramadan mengikut Islam ni, kalau kita tengok pada awal lagi, kalau kita baca di awal-awal Ramadan, Allah Ta'ala kata apa? Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddah. Allah Subhanahu wa taala nak kita ni sambut bulan puasa dengan penuh semangat, penuh ibadat. Nah, dan siapa dia ada uzur pun boleh buka dan kena ganti. Tapi Tuhan kata hak comelnya, nah, walitukmilul iddah, hendaklah kamu sempurnakan bilangan hari. Nah, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Ni baru masuk tajuk raya. Ada walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi penghujung ayat yang Allah Ta'ala tutup cerita Ramadan tu, iaitu Allah Ta'ala kata penghujung Ramadan, apabila kita selesai, apabila kita sempurna dah bulan puasa ni penuh dengan amalan ibadat, penuh dengan taat, maka hendaklah kamu tukabbirullah, takbir kepada Allah. Sebab tu disunat dah kita berlalang kuat nak menyambut kedatangan hari raya ni. Tak kira dah. Dalam Islam kita ada dua raya, Idul Fitri dengan Idul Adha. Kedua-dua raya ni, nah, haram kita puasa. Nah, kena wajib, kena bermeriah dan juga bersukaria pada hari ni. Hari besar Islam panggil. Maka cara nak besar Islam ni tak lain tak bukan ialah dengan takbir. Nah, kebesaran Islam kalau kita tengok semaya, nak beli semaya tu kena baik Allahu Akbar. Maknanya kita kena besarkan Allah. Berdalil dengan walutukabbirullaha ala ma hadakum, dan juga wala'allakum tashkurun. Mudah-mudahan kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kesempurnaan amalan ibadat. Jadi tengok saat ni hadis yang saya baca, Nabi kata bagi orang puasa ni ada dua kegembiraan Allah Taala nak uwi. Nah, sebagai balah di atas kesabaran dia, di atas kesungguhan dia pada bulan Ramadan saat ni. Nabi kata lis-shaimi farhatan. Bagi orang yang puasa ni ada dua kegembiraan. Maknanya kita kena wajib, kena gembira. Jangan duk keruk, jangan duk masih muka dak. Kita kena wajib, kena tunjuk kegembiraan kita. Sungguh para as-salafus salih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bila mengakhiri Ramadan, dia dengan sedih, dia dengan rasa sayunya hati kerana nak tinggal Ramadan. Tapi bila masuk suasana, bila takdir kata kalau nampak anak bulan tu,
Dia kena tukar lah. Berasa sayu nak tinggal Ramadan, nak berpisah dengan bulan mulia ni, kena jadi takbir, jadi gembira, jadi semangat, jadi kesukaan. Ya, sama masalah sahabat dulu ni. Jadi apabila mari 15, mari 10 Ramadan ni, dia masa saya. Masa sayu. Ramadan tinggal kita ni. Tapi bila kata masuk malam raya tu, tunjuk kehebatan lah. Tunjuk kegembiraan. Jadi usaha beki hati ni deh. Dalam keadaan kena menjadi nasib pada tashkurun, syukur kita atas kejayaan kita dan kemenangan. Sebenarnya, lambang semaya raya dan takbir ni adalah lambang kemenangan. Kerana kita ibarat bulan Ramadan ni bulan mujahadah, bulan sabar, bulan segala susah payah dan upaya kita duduk dalam bulan Ramadan ni dah. Kena patai mata, kena patai mulut, kena sucikan hati, kena kejarkan Lailatul Qadar, kena khatam Quran, kena semaya tahajud, semaya tarawih, kena iktikaf. Maknanya semua amalan ibadat kita buat pada bulan Ramadan tu, bila kita berjaya, kita kena wajib syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dan tunjuk kegembiraan kita. Maka Rasulullah SAW apabila dia nak masuk raya saat ni tu, dia rayak pula. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Jadi kita nak raya ni, kalau mengikut Islam pula, wajib kita kena tengok anak bulan. Dah seperti mana kita nak puasa Ramadan, kena tengok anak bulan, demikian juga nak iftar, nak buka, nak raya ni li ru'yatihi. Kena tengok kepada anak bulan. Fa in ghumma alaikum, Nabi kata jika tak nampak seperti hari ni dah ja'am dan ujian lebat pula tu. Panggil ghumma ni maknanya ja'am. Fa akmilu iddat Sya'ban 30 yawma. Hendaklah kamu sempurnakan bulan Sya'ban 30 hari. Kalau tak nampak anak bulan, tak boleh puasa lagi. Demikian juga kalau tak nampak anak bulan, boleh kata keadaan lagu ni tak nampak ni, wajib kita kena sempurna Ramadan. Ya. Lepas tu selakah lagi. Pada malam Ramadan ni, kalau kata tak nampak malam ni esok akhir 30 Ramadan. Semenjak kita buka puasa tu, disunat dah, masuk dah waktu takbir. Kita lawan-lawan. Mana awal di situ. Awal di situ ngorek. Bila. Jadi kalau esok kata raya, maka ngorek ni kena takbir lah. Bila hari raya tu lepas pada ngorek dah, masuk ngorek tu. Satu lagi, bila Rasulullah SAW nak sambut bulan kedatangan Idul Fitri ni, Nabi ni ia ajar pula para sahabat. Nabi tekan benar-benar berkenaan dengan orang yang belum keluar zakat. Ya. Jadi kata kalaulah mu belum keluar zakat, kena keluar banyak-banyak. Segera, kerana hari tu tak sewi tak ada orang, tak ada makanan, tak ada cukup makanan, tak ada duit, tak ada fakir miskin tu, kena jadi gembira juga. Kerana hari ni hari kebesaran Islam. Semua seluruh umat Islam kena tunjuk kegembiraan dan kesukaan dia. Jadi Nabi pesan pula pada sahabat suruh keluar zakat cepat-cepat sebelum daripada solat. Yang ketiga, Nabi pada hari tu kita duk puasa dah. Tiap-tiap pagi kita berak makan. Pagi puasa sebelum lagi semaya, Nabi sunat suruh kita berbuka. Makan wah tamal. Lepas tu Nabi tu baik satu jalan, kelik jalan lain. Tengah-tengah Nabi ketubik tu, Nabi duk lawan-lawan takbir. Sebab tu ada juga setengah-setengah hadis, walaupun setengah dia mengata hadis tu dhaif, tapi maknanya zayyinu a'yadakum bitakbir. Nabi kata perhiaskanlah olehmu akan rayamu dengan pujian dan juga dengan lawan-lawan takbir. Itu mengikut Islam kahnak. Dan tak salah. Nak menyediakan, nak sediakan makanan, nak sediakan barang manis. Makanan raya lah orang panggil, sepuluh kita pada doa saat ni, ketupat dan sebagainya, tak ada apa. Terserah pada budaya masing-masing dan adat istiadat bangsa masing-masing. Jadi Islam tak ada apa, cedek makanan, jamu orang, sedekah pada hari tu, ziarah silaturahim. Tu panggil suasana raya mengikut Islam. Dan tu baik pergi semaya di padai atau di tempat ramai-ramai untuk kita boleh tahniah, boleh kita ucap selamat hari raya bersama-sama. Ya. Sekadar tu dulu. Ya, terima kasih. Kita sama-sama boleh dengar kupasan daripada Al-Fadil Khalid kita berkenaan dengan persiapan kita nak sambut hari raya Idul Fitri buat tahun ni mengikut
siapa atau kalau kita kecek betul-betul kok kita nak menghayati sunnah Rasulullah SAW. Bagaimana cara untuk kita umat di akhir zaman ni. Jadi 2 3 4 perkara yang mana Khalid sebut tadi tu agaknya kalau kita kiranya baguslah bagi tempat kita. Saya rasa pun kita boleh tunai belaka saat ni 2 3 4 perkara saat ni tu. Masyarakat kita tak ada jadi kepayahan sangat. Tak ada jadi kepayahan sangat masalah takbir. Kita duk takbir dah jauh malam-malam tu budak-budak tu penuh dah ramai dah budak kita dah tak tidur dah. Lepas tu sikit lagi nya masalah kita ni ya kurang takbir sangat. Kita ni orang muda-muda kita kita saya orang muda-muda kita. Kita ngaji ramai sekolah ramai alhamdulillah tapi takbir ni kalau ni tak ada. Ni jadi kita kena kira juga, kita kena prakma juga masyarakat kita ni dah. Ngaji sekolah. Kalau ajar ngaji pondok ke apa tapi masalah takbir raya ke apa tak ada. Banyak orang muda ni duduk belakang. Kita kena dorong semula. Kita kena buat benda ni supaya kena menghiduplah sebab gambar ni kita tengok masyarakat kita tengok ni jadi orang luar tengok jadi orang panggil apa jadi kita ni supaya kata apa yang panggil jadi kesik sangat orang muda. Kalau bak hijau bak tak ada apa masalah. Kalau kita kata kalau bak hijau ke satu web satu padu hijau tu kerja telek apa tak apa. Kalau bak ni bak sambut te apa panggil nak kita kebe jauh malam tu ada tapi tak ramai banyak ke je ni orang muda kita dah. Kita kena orang tua ni kena widorong sangat-sangat lah benda ni deh sebab tenaga orang muda ni sama-sama kita reti kita faham belaka dah. Jadi alhamdulillah kita pergi ke alifena yang kedua untuk beri kupas setel dengan persiapan kita selaku orang Islam dah nak sambut hari kebesaran Islam ni bagaimanakah cara yang lebih bagus yang lebih baik untuk kita dah sama-sama setahun sekali ni sampai telah dicontohi oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dah dipersilakan Khalillah dah untuk memberi penjelasan sikit banyak dah dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'an al-Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Sadaqallahul azim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan dak taruh lagi umur kita, boleh kita dak hidup sampai hari ni dan boleh kita ni puasa sampai dah 29 hari dah. Tu nikmat daripada Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan suruh kita puasa sebulan ni kita jangan lupa tujuan Tuhan bagi kita jadi orang bertakwa. Tu hikmat kita masuk madrasah puasa sebulan. Orang yang tu baik daripada sekolah puasa dan madrasah puasa ni sebulan ni dan dia tak dapat sahdah dan ketakwaan, orang itu celaka kata Nabi. Man adraka Ramadan walam yughfar lah. Orang yang dia dengan bulan Ramadan tetapi Tuhan tak ampun dosa dia, mati esok masuk neraka, Nabi kata dia tu celaka. Malaikat Jibril kata amin. Dah pakai doa kata dia tu celaka. Maka janganlah kita menjadi orang yang kena kecelakaan, iaitu orang yang tak dapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang tak jadi dah orang bertakwa.
Sebulan dia kata ni wajib mukna yang dia orang bertakwa. Ayyaman ma'dudat. Nah, orang yang tak ada rebut dah sebulan bulan Ramadan, dia kata berapa hari ya ni puasa ni. Nah, kita rasa style tengok 29 hari esok nak raya dah. Nah, kalau tu kalau mung tak ada dah dapat jaya pada bulan Ramadan ni, mung ni masuk orang celaka. Kalau tu kita ni kena banyak syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita takbir, kita tahmid hari raya dah pagi raya tu. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Nah, Tuhan yang Maha Besar. Nah, kerana hidup kita ni semua ni kita dah kerana Allah. Nah, tiap-tiap hari 17 kali. Nah, tiap-tiap hari dah 5 waktu kita semaya. Kita baca dah doa istiftah, kita kata inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita hidup, kita mati, kita buat ibadat. Nah, semua tu kerana Allah. Kalau tu kita takbir kata Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar. Besar daripada diri kita, besar daripada kerjaan kita, besar daripada kebun kita, besar daripada keluarga kita, besar daripada apa-apa lagi. Nah, sebab tu bila Tuhan suruh puasa, kita puasa. Bila Tuhan suruh kita ni semaya, kita qiyamul lail kita buat. Bila Tuhan suruh kita ni keluar zakat, kita keluar. Nah, tu nak kata kita besarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dalil kata kita ni orang bertakwa, orang takut kepada Tuhan. Munasabah dengan dah Tuhan duk kita cuba lagi, dah duk dalam cuba kita di hari ni masih duk dalam kusuhai Covid. Nah, lalu tu saya nak cerita sikit tentang dah bagi-bagi orang yang tak semaya raya di masjid ramai-ramai. Jangan kita tinggal dah semaya raya tu. Kita duduk sore rumah, kita duduk dengan keluarga kita duduk dengan adik-adik kita buat semaya raya biasa. Supaya semaya sejid tu pada. Ya. Nah, tak ada payah di semaya raya. Usalli sunnata Idul Fitri raka'ataini dah lillahi ta'ala. Saja aku semaya sunat Idul Fitri 2 rakaat dengan Ta'ala. Takbir Allahu Akbar mula-mula. Baca doa istiftah. Nah, seperti kita semaya tu. Kemudian kita bila 7 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, tiap-tiap kali kita takbir, kita baca Subhanallah, Alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu Akbar. Nah, tu rakaat pertama. Dan kita kalau ingat surah ini, sunat lepas ada Fatihah, kita baca surah dah Qaf. Nah, surah Qaf, rakaat pertama. Rakaat yang dua, kita baca surah Iqtarabatis Sa'ah. Nah, nak kata kiamat ni tak lama dah. Kalau tak ingat, kita baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la, rakaat pertama. Rakaat yang dua kita baca Hal Ata. Kalau tak ingat, kita baca rakaat pertama Kuliah, rakaat yang dua Qul Huwallah. Tu nak kata tak payah. Rakaat yang dua tu kita takbir 5 kali. Nah, supaya tak digak. Kalau itu kita wisalih. Kalau semaya sore, dah kita tak kena baca khutbah apa dah. Tapi kalau kita semaya di rumah, walaupun semaya ramai, walaupun di rumah, nak baca khutbah boleh. Nah, kerana khutbah ni untuk baca kat orang, untuk dah orang. Sunat. Maka sah kita semaya raya walaupun tak ada khutbah. Nah, tu dia panggil kita jangan tinggal semaya raya. Nah, ambil di pagi raya tu suk siapa dah masuk waktu zuhur. Kita pukul 9, pukul 8, pukul 9, pukul 10 boleh nak semaya raya. Nah, dia masa dia panjang. Tu nak kata cara kita nak buat ibadat semaya raya dalam masa dah kita duduk keadaan susah Covid, kalau buat wipungan ramai-ramai. Anda cara ada. Dan insya-Allah kita dapat pahala seperti kita semaya sejid dah biasa tu ada. Ya. Tu. Lalu tu tu dia panggil cara kita nak buat ibadat. Kemudian bila kita sambut hari raya tu, kita takbir Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kita duk puasa kata sudahlah ibadat. Ada yang kata putih, muncul. Udah boleh putih, tak kena mai tarawih. Habis. Ada kena. Kita jangan lupa. Dah, mudah kata boleh nak tulis tadahi kita. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Saya kata mu kena buat ibadat kepadaku siapa mu mati. Bukan siapa hari raya. Nah, siapa mu mati mana tahajud tu mu buat jangan putih.
Dan sungguh tarawih tak ada boleh lain, tapi tahajud boleh buat semua. Nah, tu. Semaya Jumaat sejid kita pergi buat semua. Quran kita baca semua. Hubungan silaturahim kita hubung semua. Buat jamuan dah. Beri kepada fakir miskin, buat makanan, buat semua bukan nanti bulan puasa. Nah, tolong orang susah, tolong anak yatim, tolong orang dah tipu bala musibah. Semua tu kita buat sehingga akhir nafas dalam hidup kita. Tu orang mukmin. Bukan kata kita kenal Tuhan bulan Ramadan saja, maka bila habis bulan Ramadan kita tinggal semua penolakan, kita dah tuju pergi kepada dunia kejap kita. Kalau kita kecek menondah sebab kata kita nak boleh menghidupkan masalah didik ke asuhan daripada Ramadan. Apa kita duk mengaji, kita duk belajar di bulan Ramadan. Boleh bawa pergi sampai lepas Ramadan. Lepas Ramadan sebelah bulan lagi. Sebelah bulan lagi. Mula sebelah bulan tu ada dah. Ya bulan mula-mula tu ya duk kemah kuat lagi. Bawa mereka duk sungai ya berterika duk kuat. Sebelah bulan mari bulan puasa depan pula semula pula penuh. Tu panggil. Cara kita ni. Ya. Tu panggil sunnah imaniyah. Cah iman. Seperti mana kita dak cah dan terasa kita tiap-tiap hari bateri kita iman, kita ibadah kita cah setahun sekali iaitu pada bulan Ramadan untuk boleh bawa sampai sebelah bulan lagi dalam masa setahun. Ya. Terima kasih. Yang mana qadillah beri peringatan ataupun dengan persiap kita misalnya masalah takbir lah. Kita menguji dengan kebesaran Allah SWT deh. Berkenaan dengan kita ni sudah berjaya lepas dah uji deh daripada lapar dah go, tapi hak besarnya selepas daripada habis bulan puasa ni deh, maknanya amal ibadatnya kita bolehnya nak jadi sepura biasa deh, kita berterus kita boleh menghidupkan suasana ibadat di masa bulan Ramadan ni hingga ke sebelah bulan yang lagi akan datang. Hak ni lebih bagus sekali ni deh. Jadi terima kasih kepada Khalillah yang sudi bagi kupasan sikit sebanyak berkenaan dengan persiapan kita nak sambut hari raya Aidilfitri pada tahun ni. Jadi seterusnya kita gira yang kedua deh. Kita gira yang kedua ni berkenaan dengan saya ni jok di budak-budak lagi, masa budak-budak lagi deh. Masa budak-budak ni kita dengar semua deh. Lek malam lagi deh modok takbir di masjid deh. Dia takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hingga sampai di hari ni budak dengar lagi deh takbir ni. Jadi takbir tak ada pelik. Bagi saya kita ada pelik. Jadi peliknya masalah akhir tu. La ilaha illallah. La ilaha illallah wahdah. Di pelik tu situ. Deh. Sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Jadi hak ni jadi kita ada pelik ni buat apa? Sedekah masa Rasulullah ni ya banyak tu benih ya hendak sebut tu kena dengan perang hak ni deh. Dengan perang masa Rasulullah iaitu perang Ahzab deh ataupun boleh panggil juga perang Khandaq. Jadi hak sekali lubang deh. Parik. Kali parik. Yang disuruh oleh Salman Al-Farsi deh, Farisi. Maknanya kita jadi budak-budak yang sampai ketua sampai di hari ni deh apa boleh dalam takbir raya puasa raya haji ni boleh dah agak-agak sangat, boleh dah sebut-sebut sangat deh. Perang Ahzab sekarang je boleh perang Badar tak ada sungguh deh, perang Uhud tak ada sungguh, perang sedekah perang Badar perang hak mula-mula deh. Hak Nabi kita hijrah pergi Madinah tu tahun yang kedua di bulan Ramadan dan 17 Ramadan. Perang paling hebat sekali dah uji umat Islam. Sebab lagi tak biasa ada perang. Tak ada buat perancangan mula atau nak pergi perang, nak pergi sekat bahagian dagang dengan Abu Sufyan je deh. Tapi hidup dalam takbir raya ni hari besar Islam ni boleh sebut apa ke azab deh. Kita nak minta ikut ni cuba orang panggil Rosio ataupun hikmat di sebalik takbir ni dok sebut ni la ilaha illallah wahdah
Sadaqah wa'dah wa nasara abdah wa azzaju dah wa hazama azza wa wadah. Deh, terus yo gapo di sebalik pengajaran bagi kita umat ni, khususnya tambah lagi kita di hari ni. Umat akhir zaman ni. Deh, pengajaran duk sebut lagi. Deh. Maknanya kalau orang hok ni 10 kali dah dengar. Takbir ni tak tahu Tak kali kaya dah. tak boleh raya gapo. Sebut ingat lah. Ada yang dengar gapo tak tahu azab gapo, tak tahu azab dia tak tahu gapo. Hak ngaji ana suara abdah. Apa tu dongeng ni tagi deh. Patut azab, pergi weh. Orang lok ngaji tahu tak ngaji gapo. Dia sedap kata gitu ya. Tak ada, dia sedap kata. Tapi di hari ni kita minta kali sebagai round yang kedua ni apa jelas apa rasional kelebihan boleh sebut-sebut sangat, boleh dah mengagau-agau sangat ni cerita berkenaan dengan pergi azab ni kajaya gapo sangat ni dipersilakan. Ya baik, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi berkenaan dengan takbir raya, setelah mana kita syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas nikmat dia, kesempurnaan bulan Ramadan, kita sambut kedatangan hari raya Aidil Fitri ni atau Aidil Adha. Jadi kita berulang-ulang kali takbir saat ni. Sebelum nak masuk pada hikmah dan rahsia takbir saat ni tu, kita kena ingat sini. Surah dalam sejarah Nabi pergi banyak kali. Nabi pergi banyak kali. Budak-budak kata daripada tahun 2 Hijrah sehingga akhir hayat tahun 10 tu Nabi duk pergi semua. Tahun yang 2 Nabi pergi pada, tahun yang 3 Nabi pergi Uhud, tahun yang ke-4 Nabi pergi dengan Bani Fuak Yahudi. Tahun yang ke-5 pergi Ahzab ni. Pergi Ahzab ni boleh panggil Ahzab tu kerana berhimpun 10,000 fuak musyrikin. Bukan kafir Quraisy saja dak. Fuak Ghatafan, fuak Yahudi. Jadi berhimpun pakat nak mari surat umat Islam di negeri Mekah. Di negeri Madinah. Poyo pakat capur habis tu panggil Ahzab. Kucu Satu fuak tu panggil Hizbun. Bo capur-capur amat jadi Ahzab. Salah satu istilah panggilan apa kita panggil tahun yang kelima kalau ni tu pantomik dah dia pakat buat pakat kosi for dia main atai selek. Yang kedua, kalau tak silap saya tu berlakunya perang Ahzab ni tahun yang kelima di bulan Syawal. Raya dah. Di bulan Syawal. Raya. Yang ketiga pula Al-Ahzab ni ada panggilan satu lagi, orang panggil Ghazwatul Khandaq. Kerana gari parit. Ada dua panggilan bagi peperangan ni. Jadi sebenarnya tak ada berlaku peperangan kali. Tak ada berlaku peperangan. Kerana orang kafir buat perkataan nak mari serang bandar Madinah dengan 10,000 tentera ni dah nak peranak Islam. Soalnya kata nak perang habis. Jadi Nabi ni, tabiat Nabi ni yang mesyuarat. Mesyuarat dengan para sahabat. Ada salah seorang pada ayat sana ni, Salman Al-Farisi, dia kata kalau kami, negeri kami di Farisi tu, kalau dia mau nak serang, kita buat kali parit keliling bandar negeri kita. Dia mau nak panggil masuk tak boleh. Lakoh tak boleh. Nak kuda. Utuh lakoh tak lepas dah. Tapi saya biasa dengar ada sejarah masa duk belajar. Ada seorang kuda sungguh kuda nak tanya kat sini deh. Kata lakoh lepas kau dia. Ada seorang deh. Itu. Ada seorang sejarah tu yo lakoh. Orang panggil lubang ni, parit ni lepas. Orang lain tak lepas tapi yo ni lakoh lepas. Ada. Tapi tak ingat nama. Ya, tak ingat nama, ada dah. Lepas tu, kalau kita tengok pula Al-Ahzab ni ada satu surah dalam Quran. Berapik dengan surah As-Sajdah kita dah baca tiap-tiap Jumaat tu. Ya. Kalau kita tengok Sajdah artinya syukur, sujud. Al-Ahzab berai pula. Ada kaitan tak tu Pak dah. Tengok sujud syukur ni sakut nak amalan ibadat dah. Berai pun amalan ibadat juga. Lepas tu tengok pula duduk dalam juzuk 21. Kita ni abad 21 ni. Yang maknanya Islam ni duduk perang semua. Bukan masa Nabi dak. Seterusnya sampai kiamat. Al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Sahabat-sahabat Rasulullah duduk di Madinah, pergi di Madinah, duduk royak kata kalau sejarah duduk. Kita duduk dengar ustaz-ustaz duduk royak kata sahabat ni masa duduk Madinah nak perang banyak ni.
Dengan pedih akak pedih tak umur. Sobat dia akak pedih tak umur ke dia mau hajak ke dia mau hajak. Okey dia mau hajak maknanya duk alai keadaan pedih tak umur. Bersenjata. Nah, fursanun billail ruhbanun billaili wa fursanun bin nahar. Para sahabat ni, nah, bukan boleh puasa saja dak seperti mana Khalilullah kata saat ni, dak semaya tahajud dak. Semaya tahang. Ruhbanun billail. Mana-mana masa duk qiyamul lail ada semua baca Quran, zikir, istiqamah. Lepas tu siang hari fursanun bin nahar duk atas kuda. Ya. Duk latih lah untuk nak berlawan. Ambil Islam masa dulu je hebat. Dari segi orang panggil ya kuat sungguh, rohani dia berkuat dan jasmani dia berkuat. Mana dia duduk dalam senantiasa duduk dalam istiqamah pengajaran hak Nabi kita duk bawa. Nabi kita didik ni habis hebat Islam dulu dia mau nak tumbai tak leh ya dah. Kemudian dalam suratul Ahzab Allah Taala ada cerita, ya ayyuhalladzina amanu dzkuru ni'matallahi 'alaikum idz ja'atkum junudun fa arsalna 'alaihim rihan wa junudan lam tarawha. Maknanya keadaan tu nak tuan-tuan mari 10,000 orang ni mata dan keadaan hati gombah umat Islam tu belalok mata. Ramai berdoa terkejut. Irja'ukum min fawqikum wa min asfala minkum. Maknanya mari di atas sebelah atas Bana Madinah, mari sebelah bawah folk Yahudi, nak belakang nak apa keliling kepong Bana Madinah. Jadi likung sungguh. Lepas tu keadaan tu Tuhan kata wa idzaratil absar wa balagatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa. Keadaan umat Islam, para sahabat iman kuat masa tu nah gonya hati tu berdebar. Dah belalok mata dan juga keadaan begitu hebat. Tapi kemenangan yang datang adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuhan hantar ribut. Benar perang Ahzab ni Tuhan dengan Tuhan hantar ribut. Fuak kafir Quraisy dan juga 10,000 tentera Islam mari likung Bana Madinah tu duduk lebih kurang dalam sebulan. Dalam masa sebulan umat Islam nak keting, nak qada hajat, bimbang takut. Duk panggil balik kena kepung kena likung kena kepung susah dah. Bila susah tu dah fuak munafik ni duk cucur kata kepada umat Islam. Nabi Muhammad ni duk berjanji kata nak buka negeri Syam, nak buka negeri Farsi. Kita di hari ni nak mati belaka orang ni. Dia mau duk likung 10,000 orang, nak hidup ke tak? Jadi tak percaya dengan perjanjian Allah Taala. Situ. Lepas tu Tuhan nak uwi sejarah dan peristiwa Al-Ahzab ni terlekat dalam senubari umat Islam sampai hari kiamat. Sebab tu disunat ada takbir tiap-tiap kali raya untuk mengingatkan. Kalau kita tengok kalimah itu daripada ada maknanya berulang. Raya ni berulang kan setengah sekali dah dia kembali. Lepas tu jangan lupa peristiwa Ahzab ni yang mana kita umat Islam walaupun kita lemah setara mana, walaupun kita bilangnya sikit setara mana, walaupun kita dalam keadaan takut serba kelemahan, tapi kita kena ingatkan Allah bersama kita. Allah Maha Besar, Allah Maha Gede dan Agung. Nama pengajaran ni makna Islam tak sebil lupa. Dari satu masa ke satu masa kena sebut semua. Kena pakai semangat semua. Walau orang mana-mana, orang bangsa mana, orang bangsa Melayu. Sebab kata orang Islam, bangsa Arab, bangsa Cina ni semua ni kena mengingat tentang peristiwa ni, pergi Ahzab ni. Ya. Sebab apa? Kalau dia duk upah tak ni mana tu orang bukan orang apa Quraisy saja dah. Dia pakat dengan orang Yahudi semua kucu-kucu dia tu pakat betul-betul kacau udah-udah sebab kata nak beranak sungguh nak hijau Islam sungguh. 10,000 orang ni bersenjata senjata jadi lengkap dengan alat siapa dia nak perang tu dah. Ni kita tengok atau ni kita sebagai belakang ni kena fikir benar-benar, kena buat pengajaran sungguh-sungguh benar-benar lagu ni. Jadi kita tak tahu. Dah kita dah la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'ada wa'adul. Betul nak pergi sikit dah terjemahan saat ni dah. La ilaha illallah wahdah, tiada Tuhan melainkan Dia seorang. Allah sahaja. Allah Maha Esa. Sadaqa wa'ada. Tuhan benar-benar perjanjian Dia. Sebab kalau kita tengok ayat Tuhan kata apa? Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yansurkum. Jika kita sanggup bela agama Allah, kita mempertahankan agama Allah, cerak yansurkum, Tuhan akan benar sadaqa wa'dah. Tuhan benar. Dia janji betul. Dia betul dengan janji. Sadaqa wa'dah. Dah. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah. Dan Tuhan akan tolong hamba-Nya. Ya. Lepas tu Tuhan
wa a'azza jundah. Tuhan akan memuliakan tenteranya. Kita ni umat Islam secara umumnya adalah tentera Allah. Jundullah kita ni. Jundullah. Hamba Allah, Abdullah dan Mana Jundullah. mulia Tuhan muliakan panggil tentera dia. Tentera dia ni hebat, duduk dengan dia, mendekat dengan dia setiap memikul. Dan akhirnya Tuhan kata wahazamal ahzab wahdah. Kalau kita benar-benar kesungguhan kita untuk nak berlawan dengan musuh, tak ada nak tepuh hal ni. Allah Taala tolong. Dialah kalau pergi ahzab 10,000 tu Allah Taala hazamal ahzab wahdah, dia saja. Yalah ni tu ni mana-mananya. Patut saya tu nak lah dah. Lekah ya pada kalau kita tengok dah. Hatta ribut itu yang ni. Sikit ni kita Tu Nasrullah tu. Pengajaran daripada pergi azab ni kita nak benar-benarnya kita nak nasrul minallah. Pertolongan daripada Allah SWT. Kita tak perlu kepada banyak. Ya. Tak perlu kepada senjata nak banyak. Pada ikhlas. Nak ada ikhlas, nak pada barakah, nak barakah. Nak ketinggian pengorbanan kita tu. Apabila Tuhan tolong dan maka tak ada gapo boleh nak halal. In yansurkumullahu fala ghaiba lakum. Saya kata, jika Allah Taala benar-benar janji dah nak beri pertolongan, biar lagi halah kita. Tak ada Fala ghaiba lakum, tak ada dah orang yang nak mengalah. Tak ada dah. Walaupun mari 100,000 ni kata 10,000 dah. Besar ni, Kalau pergi hazard, mari 100,000 pun demikian juga. Tapi sejarah peperangan Islam ni kita tengok dah. Tu masa Rasulullah. Masa hari buka Konstantinopel, hari buka tu amal patah orang ni bukan tahap. Dia bukan sahabat je ni dah. Dia bukan masa masa ni. Tapi nak ayat kejaya. Tuhan beri kat orang Islam ni. Bila dia nak sungguh dia ni, orang panggil dia ikhlas sungguh ni lahir barakah Tuhan beri. Tuhan tolong. Tu nak enta Rasulullah yang surkum. Tuhan tolong sungguh. Dan kejaya ingat siapa Konstantinopel boleh menguasai orang Islam. Konstantinia. Nak ayat terbesarnya janji Tuhan ni dalam takbir raya ni setiap tahun duk ulai untuk supaya nak beri orang belakang ni ingat peristiwa pergi azab bahawa kita kena ingat hal besarnya pengajaran ni kalau ada ayat saat ni ada orang kafir ni dia berkongsi dia pakat dia tak duk sore dalam usaha nak attack Islam ni dia berkongsi dia pakat for you tu orang panggil ngah tenaga, ngah suka, ngah duit, ngah alat senjata. Support dia hari ni support tu tengok dia hari ni semua. Ni Israel jadi Israel plastik dah. Ni Quds ni. Oh, hangat benar ni. Hangat benar dah sehari 2 hari ni. Malah orang malah 27 tak ada. Orang duk sembahyang lama-lama ni. Nak ayat atau bak kena lah. Pas kita duk ayat atau nak kita nak kecek, kita nak sebut kata Yahudi ni tak jahat ni demo duk kata tengah-tengah di hari ni ada kecek ada sama ya kita ada Islam orang panggil Islam plural. Sama tak boleh kata demo tu jahat. Ada juga kali. Sama ya kita ya buat ada nabi, ya buat ada kitab kita. Dia nampak kata demo tu baik lagi. Ni kita boleh mikir ni ayat atau kekejian Meziunih ni. Ni Yahudi ni dok buat orang Islam. Ni hak saat hak baru-baru. Pagi tadi bang budak dok main bola. Dia tahu bang budak main bola. Budak dok main bola mati banyak belah orang juga. Budak dok main bola kalau dia pandai budak. Budak tak puasa main bola dia tahu bang. Allah tengok gambar tu Allah hakkat. Ada agak sungguh. Ni nak ayat tu cerita ni nak orang panggil takbir raya ni nak umat Islam seluruh dunia ni walau bangsa mana. Bangsa Cina, orang Afrika, kulit hitam, kulit kuning, kulit putih pun nak ingat sejarah peristiwa ni. Ya temu jangan ngalik. Mula ingat pasal kekejian orang Yahudi ni dia akan pakat orang kafir, dia pakat dia kucu-kucu dia ni oleh usaha ni nak attack orang Islam. Dia satu sebang dia kalau Israel untuk nak attack orang Palestin, dia tak ada. Tak ada. Dia kena ada orang panggil kucu-kucu dia tu. Kawan-kawan dia tu. Kawan-kawan anak buah dia kena ada. Ni kita ingat kita kena mikir bahawa Islam ni pengajaran ramu ingat dia lama kepada umat dia terima kasih kepada Khalid ada masa lagi kita yang kedua kita nak minta Khalillah ni bagaimana saya sebut saat ni lah la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Ni maksud di sebalik
takbir raya boleh nak sebut perai lain ni, perai hak lain ni tak ada sebut ada takbir raya dah. Hari besar, hari kita nak mengagung-agungkan dengan kejayaan dek ujian Tuhan ni, kita jaya mari sini ni apa boleh nak sebut tetap perai azab. Perai lain tak sebut apa Rusia gapo boleh kita umat Islam di akhir zaman ni, umat Islam kita boleh tiba. Moga-moga kita ni jadi pengajaran kita dan kita boleh istiqamah. Dan kita persilakan Khalillah untuk beri aku pasal apa Rusia di sebalik la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa azza jundahu wa zamal ahzaba wahdah. Dipersilakan. Alhamdulillah. Syukur kita Allah SWT. Jadi kita dengar daripada Khalid yang Saning lagu mana cerita Ahzab dan lagu mana susah payah dan Quran semua wayak kata nak masuk syurga ni bukan mudah. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Mengamo nak masuk syurga ni mudah kena. Tuhan tanya kita dalam Quran. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Mu tak ada tahu, mu tak ada baca, mu tak ada dengar cerita orang dulu ada pun, iaitu nabi-nabi dan sahabat. Massathumul ba'sa wad-dharra. Tipu atas mereka itu kesusahan kemudaratan. Susah. Nah, 3 minggu Nabi kita kena kepung. Tak ada nak makan. Sobat ikat toko batu di perut. Toko sore. Nabi ikat 2 toko. Wa zulzilu. Zulzilu makna sobat ni takut supaya bumi gepar. Gepar bumi. Kocok. Puak ni nak buat kafe ni, buat azab ni malam-malam yang gedung dum ya di takut kata tahu banyak mana. Dia ganggu metal, metal. Main ideologi. Orang kata psikologi, perang psikologi. Bukan kita sore, Yahudi sekalian kita, Arab lain sekalian kita. Makna sehingga Nabi kata bo kata benar sepokoli yang kata Tuhan hatta dengan angin benar tu. Nabi kata Nabi isap pagi senyap. Nabi kata pergi nak kita tengok khabar buat tu. Boleh duduk aku le syurga. Senyap bih. 3,000 sobat ni. Hak email penuh. Hak tak ada wasuah yakin apa. Tapi kerana orang panggil ugut nafsi ni dah. Sobat diri pun takut. Siapa kita tengok khabar buat tu. Jadi kena buat dia. Boleh dengan aku le syurga. 3 kali Nabi kita tanya. Tak ada siapa akik tangan sanggup diri kata aku. Sehingga Nabi kita netu Huzaifah hak duk tanah puak-puak munafik dalam Madinah. Nabi wayak kaya sore Huzaifah bangun kita tengok tu nak kata kada masathumul ba'sa wa dharra wa zulzilu. Sobat tu supaya orang tak ada nak fikir apa. Nabi kata boleh duduk syurga aku pun sobat tak ada nak fikir, tak ada nak kira tu. Nak kata yang takut sobat takut jadi getar. Sebab tu kena ingat tu panggil ajaran orang musuh kafir ni dia perai ideologi ni, perai panggil psikologi ni lebih dah bahaya daripada perai dengan senjata nampak dalam mata. So yang kedua, kita duk berulang-ulang wahazamal ahzab wahdah. Pokoknya kata wa man nasru illa min indillah. Hak bui benar tu Tuhan. Sebab tu tak kena Nabi buat, tak kena pelak ke apa, tak kena senjata kuat. Tuhan nak bui benar boleh benar. No. Sebab tu Imam Nawawi kata Nabi benar dengan tanpa usaha dengan tanpa usaha Nabi dan sahabat. Tak ada buat pun. Sahabat nak gerak tak wani Nabi buat ada apa. Kita panggil wahazamal ahzab Tuhan buat benar dengan tanpa Nabi, dengan tanpa manusia ni caput angin, dan dengan tanpa kesilapan orang kafir. Tak ada silap apa ni buat kafir pula ribu tu. Kata balas sama buat ya okey. Kata buat ya coh belago silap ada pelak apa ni. Susunnya buat dia dak apa kekuatan buat dia cukup. Tapi kalau tu panggil wahazamal ahzab. Dia kata aku benar sok aku buat soreku. Aku buat boleh. Tu.
Yang kedua, Nabi nak kita takbir ni kerana takut kita terlupa satu hadis. Nabi kata yusiku anta da'a alaikumul umam. Sikit gi ni tak apa masaku azab. Sikit gini semua dunia ni pakak-pakak nak penuh Islam. Pakak Tengok nak tengok Yahudi di Palestin ni. Dah. Dah anta dah lagi pakak nak tulis seperti kami, seperti menata lembu pakak dah huruf nak pakai upuk tu. Sobat kejut. Tak apalah azab tu kita 3,000 demo 12,000, 10,000. Tak banyak demo. Aw min qillatin yawma idzin ya Rasulullah. Kita sikit juga nah itu. Nabi kata dak bal antum katsirun. Kamu ni banyak pada hari ni lagi. 1,700 juta orang Islam di atas dunia. Duk tengok hari ni malam 27 Israel duk bunuh dah, duk buat karuk dah dalam masjid Palestin. Tak ada kata apa. Tu nak kata dia mana kat dia lah. dia lah kau. Wal antum katsirun. Banyak saja Nabi kata. Walakinakum rusak asail. Tapi banyak seperti siapa yang dibawa oleh aibah pergi. Wala yazi'anna Allahul mahabata min suduri adubikum. Tuhan akan tarik capok dah sifat gerung orang kafir, gerung orang dah bukan Islam daripada orang Islam. Sebab tu dia mau tak takut. Dia mau buka, dia mau bunuh dah. Dia mau serai sejak kita tu, dia mau buka gambar di dunia kat tengok. Kenapa? Tuhan cabut sifat gerung takut. Wala yakzifanna fi qulubikumul wahna. Dan Tuhan capok dari diri kita pula nyakit wahnu. Nyakit belakang kita ni wahnu. Maka sahabat tak reti gopo wahnu. Nah, bukan kawai wahnu. Nabi kata, "Kau luar wahnu ya Rasulullah." Nyakit po pula tu akan timur di masa zaman masa kita. Qala ubud dunya wa karahiyat maut. Puak kita nak hidup atas dunia. Tak kira siapa dia gini. Kasih. Nak duduk atas dunia. Saya dah harta, saya duit, saya pekat, saya apa dan benci tak ada dia nak mati. Maka dah dia nak pergi kerana pergi tu kena mati. Tu kita dah takbir tiap-tiap tahun Nabi ni kita ingat hadis ni kata akan beripung atas kamu satu hari puak-puak dah ni juga ni kemak tu, ni takbir raya kita takbir raya kita laki hari ni ingat ni terlupa. Kalau Nabi royak 1400 tahun dulu ni takut kita terlupa dia. Kita terlupa. Aku tetap kegemilangan peristiwa peperangan azab dulu Nabi kita jaya dah makulilah royak sani deh. Jadi mudah-mudah benar Nabi kita ada mudah-mudah. Tuhan tulang mudah kan tulang. Mudah-mudah sikit ya. Tapi tak kebimela ni kita ada nyakit. Masa Nabi dulu tobat tu Zazil mana kocok hati daripada dia tak takut ni. Jadi harap tak harap, sungguh tak sungguh dah. Dah tu nak duduk dengan Nabi. Dengan Nabi lai masuk harap tak sungguh tak sungguh. Tu nak Malon ni kali lah nak kecek lah. Tu sampai takbir tu khabar. Tu kan takbir raya Nabi kita khabar ni bahawa Nabi kita royak dah. Lagi akan datang satu masa ni orang Islam di kerumun ni makna dah. Kalilah ni royak sana ataupun kami pakai lembu kami pakai nak makan rupuk. Kalau kita kacik hidang nasi hidang buka puasa dah. Liko hidang. Kali ko hidang dah. Ni akak mari nak jepuk nak mamuh nak kata Islam. Kena sahabat tanya pada masa tu. Fok kita buat kami ni sikit ini masa tu dah. Tapi kita tak banyak tapi ramai-ramai pipi buih di laut. Bila kita takut. Tu heavy apabila pipi buih di laut ni tu heavy pula tu nyakit. Nyakit tu cabut dulu dah. Cabut pasal sifat guru pasal gerung oleh hati orang kafir tu. Oyo duk gerung orang Islam tu cabut. Tapi tu di rohnia ya semula hidup di Cina di Buiku ke apa? Ya awak dunia nak sula. Kita takut. Tak ada takut pun. Apa ni bebang ke kecek. Pipi Islam pakai dia lah kau atau apa? Pakai dia lah kau. Mengenip di Israel di Marai ni pengah hari tadi ni budak-budak nak main bola. Pakai senyap. Ada lagi tengok dah. Tu dah. Tahu dah orang kafir dia ini dan semua ahzab dia ini dia tak gerung kat orang Islam. Tak gerung. Pucuk sana ni. Sebab ada nyakit bagi Islam, ada nyakit bahaya tu. Kita dunia takut mati. Saya dunia pakai ada berbuk. Orang lo sanggup kena saudara balong saudara untuk nak pangkat, untuk nak harta, nak tanah ke apa dah. Dia mengata mutaham mana kata saya dunia. Dunia ni tak kena dak royak kata saya. Dalam nak saya mati. Kaca dak buk dah. Kaca dak buat ada kaca dak balong. Kaca dak cari pekat, kaca dak
kita panggil dalam kata mengkasih dunia. Kasih dunia. Walaupun mu tak wayah. Ni awak ni dia saya kalau tak kasih dunia tak mati. Dah bing masjid nak kecek banyak kita nak betul kita kecek mula pula. Kita nak kecek mula pula dah. Tu sikit banyak. Betul ni agaknya hangat sikit. Kita kecek dah. Pasal dia nak hangat apa kecek-kecek sungguh kita kecek pengajaran. Saya pun nak tahu dan orang-orang muslimat kita duduk rumah tu dah FC kita boleh dengar tak? Apa dah dengar dulu saudara kawan anda mana saudara Abdul Rahman Azhar tak tahu tu gapo makna di sebalik dia sebut tu kita nak tahu juga. Jadi ada terima kasih kepada Allah. Jadi kita boleh tahu, boleh dengar dia orang umum boleh tak menggoni selain buat menggoni ni tak supaya orang belakang nak sebi lupa peristiwa ni yang lagi akan datang ada menggoni dan nak jatuh tak kita di kita lah ni pun duduk ada ni dah ni kita boleh takut sekali deh. Lepas tu kita berakhirlah oleh kerana masa lebih dah dan kita ambil masa sikit dari ni. Begitulah kaum muslimat, ayah-ayah, ibu-ibu, penutur kita tu sebelum daripada kita nak buka puasa dan kita dengar sikit sebanyak dan panggil majlis tazkirah agama benar dengan persiapan untuk nak menyambut Idul Fitri Al-Mubarak 1442 ni berkenaan dengan Rusia belakang yang kedua ni dah pengat Rusia. Kita duk dengar tu email tu kotik tu bila orang muda orang mudi jok di Malay tu dah pakai takbir dah. La ilaha illallah wahdah suraqa wa andah wa nasra abdah wa azza jundahu wa zamal azza wa andah. Kita petang ni kita boleh dengar Rusia di sebalik pengajaran takbir guys. Tiap tahun kita duk ulang, kita duk sebut, di hari ni kita boleh tahu dah. Dan saya ucap terima kasihlah kepada seluruh para penutur yang diikut serta dalam ruang kita live dalam page saya ni deh. Dan saya sekali lagi deh nak minta maaf ucap selamat hari raya kepada seluruh kaum muslimat yang di tanah air kita dan juga tak lupa juga semua kepada kaum muslimat yang duduk di luar negara deh, baik Malaysia, Indonesia, semua di Eropah, di Mekah gapo yang duk ikut saya langsung kita ni. Semoga di hari raya ni kita dapat beraya bersama, semoga kita diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala deh dengan kata selamat hari raya Idul Fitri 1442, maaf zahir dan batin. Kita maaf semua. Dan penutup Ramadan ni kita nak bila pula hati kita nak ada boleh temu pula tu, insyaAllah pahaya ni tak ada. Dan kita di akhir ni tutup majlis kita minta Khalillah kita berdoa sikit deh supaya berbat keberkatan daripada Allah SWT. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka afuwun karimun halimun tuhibbul afwa fa'fu 'anna. Allahumma ij'alna mimman shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ramadhana imanan wa ihtisaba. Allahumma ij'alna mimman qama ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم اجعلنا من المقبولين في هذا الشهر الكريم. اللهم ربنا تقبل منا صيامنا وقيامنا وصلاتنا ودعاءنا وتلاوتنا وجميع أعمالنا إنك سميع وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين الأحياء منهم والميتين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من الفائزين. اللهم اجعلنا من الفائزين في هذا الشهر الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.